Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Okay, korang pernah dengar tak pasal bujang senang ataupun jelmaan manusia yang terperangkap dalam tubuh seekor buaya? Dan lebih dahsyat, bujang senang ni disumpah oleh seorang dewa untuk membalas dendam. Bunyi agak pelik dan ada unsur-unsur pembalasan dendam. Dan cerita yang Hana nak kongsi pada korang adalah legenda si bujang senang yang berasal daripada negeri Sarawak. So tanpa membuang masa, let's go. Okey, bujang senang. Bujang senang adalah seekor buaya yang sangat-sangat besar dan menurut sumber ada yang mengatakan bujang senang dia sebesar sebuah bas, sebuah bas, dan dia berbeza dengan orang kata buaya-buaya lain yang berada di Sungai Sarawak sebab dia ada satu jalur berwarna putih. Dan sepanjang hayat si bujang senang tu sebenarnya korang, dia telah mengganas pada tahun 1940-an dan hampir 14 mangsa telah dibaham oleh bujang senang. Okay? Pada tahun 1982 sebenarnya adalah orang kata kes ataupun telah mendapat perhatian terhebat dan tergempar apabila telah membaham seorang penghulu bangan dari Rumah Panjang Pali Seri Aman. Okey, menurut sumber jugalah pada hari kejadian, penghulu bangan dia bersama dengan seorang abang dia bernama Kebir, diorang sedang menunggak udang. Apabila diorang sedang menunggak udang tu, si bujang senang telah membaham si penghulu bangan, dia heret ke dalam sungai. Dan si abang tak sempat buat apa-apa. Si Kebir dia tak sempat buat apa-apa. Kau bayangkan, tak sempat buat apa, cemas, tapi dia perasan buaya yang heret adik dia tu ada satu line putih di belakang dan dia agak itulah bujang senang. Dan berita itu telah menggemparkan penduduk-penduduk Iban sehingga mereka dan anggota polis telah melancarkan operasi buaya ganas selama 5 hari di sepanjang sungai Sadong, Samarahan, Sungai Lupar, Sungai Laya dan Saribas. Tapi sayang 5 hari diorang cari, diorang tak jumpa langsung bujang senang, tapi dia jumpalah orang kata mayat mangsa, itu tubuh dia lah. Tapi tak habis sampai situ saja. Pada tahun 1992 pada bulan Mei, si bujang senang tu dia buat hal lagi apabila dia telah membaham seorang gadis Iban berusia 20 tahun yang bernama Dayang Anak Bayang. Pada masa kejadian, si gadis ni telah melintas atau menyeberangi sungai bersama ibu dia. Tapi Hana dapat bayang kalau kat sungai, confirm lah waktu diorang seberang sungai tu, air tu tak dalam. Hana rasa mungkin tenang dan mungkin air tu setakat buku lali ataupun lutut saja menyebabkan diorang berani nak seberangkan sungai. Tapi sayangnya si bujang senang telah membaham mangsa di hadapan ibunya. So Ana tak boleh bayangkan korang betapa tragedis dan betapa traumanya si ibu dia. Dan berita itu telah sampai kepada penduduk-penduduk Iban dan mereka berasa sangat-sangat marah dan sangat-sangat melampaui batas. Kalau diorang tak pantras ataupun orang tak cari bujang senang ni akan mengganas dan terus mengganas. Sehinggalah mereka telah melancarkan operasi besar-besaran selama 4 jam. Dan pada tahun inilah 1992 pada bulan Mei ni adalah orang kata tamatlah hayat si bujang senang bila mereka telah berjumpa selama 4 jam. Diorang kepung dan diorang telah melemparkan lembing dan juga menggunakan senjata berpeluru, tapi senjata tidak load ke atas kulit buaya ataupun si bujang senang, sehinggalah seorang dukun Iban telah mencadangkan mereka menggunakan paku sebagai senjata, lebih kurang 10 cm. Akhirnya tewas si bujang senang di tangan penduduk. Kepala buaya tu diorang ambil dan letak di muzium di Sarawak. Tapi masalahnya korang pelik tak? Pada tahun 1940-an sehingga 1992 hanya 14 mangsa yang dipaham oleh si bujang senang, dan mangsa-mangsa tu adalah orang-orang tertentu ataupun daripada suku kaum Iban. Dan kenapa? So jom Hana cerita pada korang. Let's go. Sebenarnya menurut daripada sumber-sumber, si bujang senang adalah seorang pahlawan Iban yang bernama Si Malugun. Si Malugun pada zaman kegemilangan dia, zaman mengayau ataupun zaman potong kepala, dia sangat-sangat kebal dan setiap musuh dia yang berada di tangan dia akan
potong kepala. Okay, so dia ramai sangat musuh dan musuh-musuh dia tak dapat tewaskan dia sebab diorang percaya si Malugun dia ada ilmu kebal yang tidak boleh orang kata kita bunuh ataupun kita orang kata apa, bunuh ataupun tetap menggunakan senjata-senjata biasa, sehingga pihak musuh diorang buat plan untuk culik si Semalugun tu sebab diorang nak tahu apa rahsia Semalugun tu, macam mana diorang nak tahu kelemahan ataupun kelemahan Semalugun tu lah. Dan mereka telah menculik isi Semalugun dan Semalugun dapat tahu dan dia berasa sangat marah. Kau bayang kalau orang sangat hebat dan sangat sakti tiba-tiba isteri kena culik dengan pihak musuh, mesti ada sangat marah, betul tak? Dan dia mestilah tak fikir apa yang pihak musuh tengah plan sebab dia tengah marah. Bila orang tengah marah, confirm lah kita rasa kita under control, betul tak? Dan di pihak musuh, diorang telah siasat isteri Semalugun dan mereka memaksa untuk si isteri beritahu apalah kelemahan suami. Dan akhirnya isteri Semalugun tu mungkin sebab dia takut ke apa kan, jadi dia beritahulah rahsianya suami dia tu dia tak boleh berada di orang kata dasar air, okey, menyebabkan bila berada di dasar air dia punya kuasa sakti ataupun ketebalan dia tu dah tak berfungsi ataupun tak ada. Jadi bila dia dah tahu tu, diorang pun berjumpa lah dengan Semalugun yang tengah marah tu berjumpa dengan pihak musuh. Tetapi diorang berjumpa di Sungai Batang Lupar. So Hana rasa sebenarnya diorang si musuh tu dah plan sebab dia dah tahu dah kelemahan Semalugun, tapi Semalugun tu dia mungkin tak boleh fikir waktu tu kan. Dan pihak musuh telah melepaskan isteri Semalugun, tapi diorang ada agenda lain. Okey, masa dia lepaskan isteri Semalugun tu, diorang telah menombak isteri Semalugun dan akhirnya si isteri telah terkulai dan jatuh jasad ke dalam air. Dan Semalugun yang waktu tu agak-agak marah dan sangat-sangat sedih, dia dah tak fikir apa dah, dia turun ke dalam sungai tu, dia nak ambil jasad isteri dia. Tetapi pihak musuh diorang turun dan diorang orang kata belasah ataupun pukul Semalugun dan berlakulah orang kata pergaduhan. Okay? Semalugun bermati-matian menahan dan melawan terpisan pihak musuh, tetapi akhirnya dia tahu tewas juga sebab di dasar air kuasa sakti kekebalan dia memang tak ada. Dan akhirnya Semalugun dan si isteri orang kata tenggelam di Sungai Batang Lupur. Dan masyarakat kaum Iban percaya pada masa itu ada seorang dewa dekat sungai itu telah menyumpah kedua suami isteri menjadi seekor buaya yang sangat-sangat besar yang digelar Bujang Senang, dan Bujang Senang akan membalas dendam setiap keturunan-keturunan musuh-musuh dorang yang telah bunuh dorang tu. Dan apa yang Hana dapat menurut sumber-sumber, buaya yang diorang jumpa pada tahun 1992 tu, ada yang mengatakan sumber pertama mengatakan sebenarnya buaya yang diorang jumpa tu bukanlah Bujang Senang, tetapi adalah isteri kepada Bujang Senang yang telah mencari ataupun sedang mencari makan pada masa itu. Dan Bujang Senang masih berada sebenarnya dan dia masih lagi memburu keturunan musuh dia. Dan ada juga yang mengatakan, sumber kedua mengatakan buaya yang diorang jumpa yang besar tu sebenarnya dia bukanlah sebesar sebuah bas. Panjang lebih kurang 5.46 meter dan lilit perut lebih kurang 2.12 meter sahaja. Dia bukanlah sebesar sebuah bas, itu adalah tokok tambah saja. Tapi walau macam mana pun 5 meter tu sangat-sangat panjang. Kalau nak diukurkan dengan badan kita penduduk Asia. Dan ada juga mengatakan, walaupun ada juga telah mengatakan itu bukan Bujang Senang, buaya itu taklah besar mana, dan ada juga yang mengatakan Bujang Senang bukanlah jelmaan manusia ataupun apa-apa sahaja, tetapi penduduk dulu ataupun kaum-kaum Iban, diorang percaya adalah Bujang Senang adalah betul-betul jelmaan daripada pahlawan Iban dan ada sedikit unsur-unsur orang kata mistik. Jadi Hana tak boleh nak komen lebih sebab kadang-kadang benda tu wujud, betul tak? So apa-apa sahaja pendapat korang boleh letak di komen, dan jangan lupa like and subscribe Hana punya YouTube, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook. Kepada kawan-kawan yang Iban yang melihat video ni, korang jangan lupa boleh juga komen dekat bawah apa sahaja penambahan ataupun mungkin ada juga info-info yang Hana terlepas, korang boleh tulis kat bawah. Dan apa pun, jumpa lagi next video. Bye.